Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke siri yang kedua, sesi perkongsian seni kepimpinan berwawasan berdasarkan perbincangan di dalam buku saya, Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Untuk siri yang kedua ini saya akan berkongsi topik warisan kepimpinan Tun Mahathir sepanjang beliau menyumbangkan baktinya sebagai pemimpin politik selama lebih 60 tahun. Tun Mahathir adalah warisan hidup negara yang membentuk acuan pemikiran politik, pembangunan masyarakat dan hala tuju negara sejak tahun 1980-an sehinggalah kini. Beliau adalah tokoh yang berada di tengah-tengah pusat tumpuan politik Malaysia sejak zaman Tunku Abdul Rahman. Beliau bertindak berani mencabar kepimpinan Tunku Abdul Rahman dan beliau menghormati kepimpinan Tun Razak dan juga berkhidmat dengan cemerlang di bawah Tun Hussein On untuk mendaki ke puncak kepimpinan negara sebagai Perdana Menteri yang keempat. Sejak daripada itu, politik Malaysia tidak akan lengkap tanpa kehadiran beliau, sekalipun setelah bersara pada tahun 2003. Tun Mahathir meninggalkan warisan kepimpinan menerajui UMNO dan Barisan Nasional serta memimpin negara sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat selama lebih daripada 22 tahun. Apabila Parti UMNO diharamkan pada tahun 1988, beliau adalah tokoh yang menghidupkan semula parti ini. Selepas persaraannya pada tahun 2003, beliau tidak pernah berhenti memimpin walaupun tanpa sebarang kedudukan dan jawatan kepimpinan. Dan beliau menunjukkan beliau mampu mendapat sokongan daripada rakyat. Beliau juga sanggup mempertaruhkan kedudukannya sebagai negarawan ulung untuk mengkritik kepimpinan penggantinya, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau meninggalkan warisan penubuhan Parti Bersatu sebagai satu wadah baharu mewakili orang Melayu. Kepimpinan beliau dalam masa yang singkat, tidak sampai 2 tahun antara Mei 2018 sehingga Februari 2020 juga meninggalkan jasa besar khususnya dalam usaha membawa para pemimpin rasuah dan tidak amanah ke muka pengadilan. Jawatan kepimpinan kepada beliau bukanlah satu matlamat dan kedudukan yang perlu dibanggakan. Sebaliknya satu amanah untuk dilaksanakan demi kebaikan negara. Dalam perutusan seluruh negara selepas peletakan jawatannya pada 26 Februari, peletakan jawatannya pada 24 Februari dan kenyataan beliau keluarkan pada 26 Februari tahun 2020, beliau menyebut dengan jelas, maka saya letak jawatan kerana saya tidak melihat kuasa dan jawatan itu sebagai be all and end all adalah matlamat saya. Bagi saya, kuasa dan kedudukan itu adalah a means to an end ataupun satu alat untuk mencapai objektif. Dan objektif kita semua tentulah untuk kebaikan negara. Tun Mahathir adalah negarawan terbilang, dipuji bahkan dicemburui oleh ramai pemimpin dunia. Beliau menjadi pujaan dalam kalangan penyokongnya. Penentang dan musuh politik pula tidak pernah berhenti membenci, cuba menjatuhkan dan merendah-rendahkan kredibiliti maupun pencapaian beliau. Pencapaiannya mendirikan warisan ketara dalam negara dicemburui oleh penentangnya. Pada akhir pentadbiran Datuk Seri Najib, media arus perdana yang menyokong kerajaan didapati cuba memadamkan warisan ketara yang dibina oleh Tun Mahathir daripada pandangan umum. Imej menara berkembar Petronas yang begitu dikenali di dunia dilenyapkan daripada latar belakang pemandangan kota metropolitan Kuala Lumpur dalam berita TV pada waktu perdana. Sebaliknya, imej menara separuh siap di Tun Razak Exchange yang cuba dikaitkan dengan pencapaian Datuk Seri Najib digambarkan seolah-olah telah siap dan berdiri megah. Rakyat sudah pasti tidak mudah melupakan warisan ketara Tun Mahathir ini kerana kebanyakannya telah pun tersemat di dalam hati sanubari mereka sebagai hasil perjuangan beliau dan kepimpinannya. Warisan ketara tinggalan Tun Mahathir wujud hampir di seluruh negara. Selain daripada menara berkembar Petronas, banyak lagi tinggalan warisan ketara beliau, termasuklah Pusat Pentadbiran Putrajaya, Projek Kereta Nasional Proton, Lebuh Raya Utara Selatan, HICOM dan industri berat negara, Lita F1 Sepang, Lembah Silikon Cyberjaya,
lapangan terbang KLIA dan banyak lagi. Bagaimanapun, ramai dalam kalangan kita yang mungkin terlupa bahawa di sebalik warisan ketara ini terdapat warisan tidak ketara yang mendasari pandangan alam atau worldview Tun Mahathir dalam kepimpinan dan usaha membangunkan negara. Wawasan 2020 contohnya adalah salah satu warisan tak ketara yang menjadi ikon pemikiran beliau. Wawasan 2020 dilancarkan pada tahun 1991. Sejak itu Tun Mahathir menumpahkan segala usahanya untuk memastikan wawasan ini tercapai seperti yang dirancang. Bagaimanapun beliau mendapati bahawa segala usaha mencapai wawasan ini mula tergendala apabila tampuk kepimpinan berpindah kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2003. Pencapaian Tun Abdullah dalam pilihan raya umum yang ke-11 pada tahun 2004 mungkin memberi mesej kepada beliau untuk memisahkan dirinya daripada pemikiran Mahathirisma. Beliau mengusahakan satu bentuk polisi besar negara yang dinamakan Islam Hadari sebagai mewakili keunikan kepimpinannya sendiri. Tindakan ini sekaligus menyebabkan wawasan 2020 hampir dilupakan. Banyak projek yang dirancang oleh Tun Mahathir untuk memacu pencapaian wawasan 2020 dibatalkan. Dan hal ini menimbulkan rasa tidak puas hati Tun Mahathir. Tanpa berselindung, beliau mengkritik kepimpinan Tun Abdullah sebagai lemah dan tidak konsisten. Pencapaian buruk dalam pilihan raya umum yang ke-12 pada tahun 2008 menjadi asas utama beliau untuk mendesak Tun Abdullah agar meletakkan jawatan. Selepas Datuk Seri Najib mengambil alih tampuk kepimpinan negara, Tun Mahathir amat berharap wawasan 2020 ini kembali dihidupkan. Pada mulanya terdapat tanda-tanda Datuk Seri Najib bergerak ke arah usaha mencapai wawasan tersebut. Namun begitu, apabila terbongkarnya skandal 1MDB, segala harapan Tun Mahathir tidak kesampaian. Usaha menyingkirkan Datuk Seri Najib perlu beliau lakukan dan berterusan sehinggalah beliau terpaksa keluar daripada persaraan dan menyertai semula politik dan mengetuai projek Selamatkan Malaysia. Sepanjang liku-liku perjuangan inilah sekali lagi dapat kita temui warisan tidak ketara yang wujud dalam pemikiran politik kepimpinan beliau, iaitu aplikasi kemahiran pembelajaran kepimpinan politik yang amat unik berdasarkan latar belakang pengajian perubatan beliau. Dalam bidang pendidikan tinggi, kemahiran ini dirujuk sebagai pembelajaran kepimpinan berasaskan masalah ataupun problem-based leadership learning. Inilah satu lagi warisan tidak ketara yang sering menimbulkan rasa kagum para pemerhati dan pengkaji terhadap kepimpinannya. Pengkajian berkaitan pemikiran kepimpinan Tun Mahathir mungkin antara yang paling banyak dan mendalam dijalankan berbanding dengan Perdana Menteri Malaysia yang lain. Hal ini amat jelas disebabkan beliau berada pada tampuk kepimpinan negara dalam tempoh masa yang paling panjang. Hasil kajian dalam bentuk penerbitan buku dan artikel jurnal sememangnya terlalu banyak untuk disenaraikan. Begitu juga hasil penulisan beliau sendiri serta rekod-rekod kerajaan dan ucapan beliau yang disimpan di Arsip Negara Malaysia. Bermula daripada kritikan terhadap Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putera selepas peristiwa 13 Mei 1969, sehinggalah kepada peletakan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-7 pada 24 Februari 2020, Tun Mahathir dilihat oleh ramai pemerhati dan penganalisis politik sebagai seorang pemimpin politik yang penuh dengan seni kepimpinan dalam berpolitik. Melalui seni kepimpinan politik inilah Tun Mahathir dikenali di seluruh dunia sama ada dari sudut pro ataupun kontra, positif maupun negatif. Para penyokong dan pendukung menyanjungi kehebatan kepimpinan beliau. Para pengkritik dan musuh politik pula tidak pernah berhenti mengkritik, membenci maupun menyerang pribadi dan kepimpinan beliau. Menurut Dr. Timo Kivimaki, seni kepimpinan politik yang dimiliki oleh Tun Mahathir membolehkan beliau berperanan sebagai pemimpin yang berani, dikenali di seluruh dunia. Beliau mampu menyuarakan pandangan, mengkritik kuasa besar dunia di pentas antarabangsa dan mampu menerima kritikan balas secara terhormat. Beliau sering dikritik di atas tindakan dan keputusan ekonomi yang sering menengkah arus.
Walau bagaimanapun menurut Profesor Jomo Sundram, beberapa kejayaan terutamanya dalam mengemudi negara menghadapi krisis ekonomi dan tenaga tahun 1987 dan 1988 dan juga krisis keuangan Asia pada tahun 1998 hingga tahun 2000 menunjukkan sikap keberanian dan seni kepimpinan yang dimilikinya. Beliau tidak takut menghadapi masalah, membuat eksperimentasi untuk mencari penyelesaian dan belajar daripada kesilapan. Ketika berada di puncak kuasa politik, Tun Mahathir menunjukkan kehebatan dan seni kepimpinan yang tidak pernah ditunjukkan oleh pemimpin negara sebelum beliau. Menurut Milner dan Mauzy, Tun Mahathir dilabel sebagai dengan pelbagai label negatif yang melambangkan seorang pemimpin yang tamak kuasa dan menggunakan kuasa dengan sepenuhnya untuk memastikan kerajaan yang dipimpinnya kuat. Menurut Barry Wayne, Tun Mahathir dikatakan pemimpin yang mempunyai pelbagai percanggahan. Seorang pejuang Melayu yang lantang tetapi mempunyai hubungan yang baik dengan para peniaga Cina di Malaysia. Seorang penentang dominasi ekonomi barat tetapi berbaik dengan golongan kapitalis Amerika dan Eropah. Seorang yang bersikap lantang dan berterus terang tetapi berpegang kepada nilai Asia yang dipersetujui bersama. Begitulah bagaimana para sarjana dan pekaji melihat seni kepimpinan Tun Mahathir sebagai satu warisan tidak ketara yang sangat unik dimiliki oleh beliau. InsyaAllah perkara ini akan dikongsi lagi dalam siri-siri video yang akan datang. Setakat ini dahulu perkongsian kita tentang warisan kepimpinan Tun Mahathir. Untuk mempelajari selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk pada perbincangan di dalam bab 1 buku saya, Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. InsyaAllah perkongsian kita akan bersambung lagi dalam siri ketiga dengan topik pembelajaran kepimpinan berasaskan masalah Tun Mahathir. Bagi tuan-tuan dan puan yang berminat untuk mendapatkan buku ini dan maklumat tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, sila tekan butang pautan di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel ini untuk terus mendapat maklumat terkini terbitan siri-siri video kepimpinan yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.